murid Yahudi. Orang Yahudi yang dah tahu akan kedatangan, akan adanya Nabi akhir zaman. Dan setelah Nabi turunkan ke kalangan orang Arab, mereka jadi tak setuju. Adakah mereka mereka mendatangkan orang Nabi akhir zaman ke kalangan mereka? Sebab mereka tak setuju pada Nabi akhir zaman daripada orang Arab. سؤال من أحبار اليهود يعرفون عن النبي ولكن في ملحقة النبي وهل يؤتون نبيا غير النبي؟ فقط هم أعلنوا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم والكفر به، وبعضهم آمن مثل عبد الله بن سلام كان سيد الأحبار عالم الأحبار. Mereka tak datangkan Nabi baru ataupun mereka tak keluarkan Nabi baru, tapi cumanya mereka hanya mengiklankan, melahirkan perasaan bermusuh dengan Nabi SAW. Bahkan sebenarnya dari kalangan rahim-rahim Yahudi ini ada di kalangan mereka yang telah masuk Islam ikut Nabi SAW. رئيس الأحبار عبد الله بن سلام أسلم رضي الله عنه. Yaitu yang bernama Abdullah bin Salam merupakan pemimpin bagi rahim-rahim Yahudi telah masuk Islam. نعم. ولا اسمه. نعم. الشيخ سنسأل علي الله. kita kenal wali. Macam nak kenal? كيف نعرف ولي الله؟ كيف تسأل عن أولياء؟ طيب أنت اسألني أولا لما أذكر كثيرا عن الأولياء؟ لماذا أكثر من ذكر الأولياء؟ Jadi sebab apa Syekh ni banyak kali sebut tentang wali Allah? هذا السؤال هام جدا. Soalan yang penting. لأن قلبي متعلق بحبهم. Sebab kata Syekh, hati aku ni senantiasa bergantungan ataupun suka pada mereka. فكل ما تعلمته في 30 عاما. Setiap kali aku telah belajar sejak 30 tahun yang lalu. كل ما تعلمته. Apa yang telah aku belajar? لا يساوي عندي شيئا أمام جلسة بين يدي ولي. Apa yang aku belajar sejak 30 tahun dulu tak menyamai dengan apabila aku duduk di dalam majlis seorang wali Allah. هذا ما أجده وأعتقده أنا. Ini yang apa yang Syekh rasakan daripada diri dia. فهذا منهج لي وليس منهجا لطلاب العلم. Jadi ini silibus hanya untuk diri Syekh saja, bukan untuk orang lain. جلسة بين يدي ولي قد ترفعك إلى أعلى الدرجات في القبول عند الله. Kita berduduk bersama dengan wali Allah SWT ni, berkemungkinan besar kita akan diangkat darajat oleh Allah SWT. أما من هم الأولياء Adapun siapakah mereka sebenarnya wali Allah? فقد وصفهم الله في القرآن. Allah telah mensifatkan tentang mereka dalam Al-Quran. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. Begitu juga Nabi dalam hadis. أما الوصف في القرآن Adapun sifat yang disebut dalam Al-Quran, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. adakah tidak wali Allah itu tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak sedih? الذين آمنوا وكانوا يتقون. Yang mana mereka ini telah beriman dan mereka ini orang-orang yang bertakwa. أولا عندهم التقوى Pertamanya mereka ini memiliki ketakwaan والورع. dan kewarakan. ولا تجد عندهم خوف ولا حزن. Mereka ini tidak ada perasaan takut ataupun sedih. لا تجد منهم خوف على المستقبل Mereka tak risau langsung tentang masa akan datang, ولا حزن على ما فاتهم في الماضي. ataupun mereka tidak rasa sedih tentang apa yang telah tertinggal daripada diri mereka pada masa-masa yang lampau. لأن قلوبهم أصلا ليست متعلقة بالدنيا. Kerana asalnya hati mereka ini tidak bergantungan dengan dunia. كلنا يعمل Setiap seorang dari kita bekerja, ويفني وقته في العمل. tapi kita menghabiskan waktu kita dengan bekerja. حتى بعضنا بلغ 60 وال70 وال80 وهو يعمل.
Sehingga kan ada di antara kita umur dah 60 tahun, 70 tahun masih lagi bekerja. تسأله لما تعمل؟ Jadi kita tanya kenapa bekerja lagi? يقول لك أجمع مال من أجل أولادي في المستقبل. Sebab aku nak menghimpunkan harta benda untuk anak-anak aku pada masa akan datang. هذا لا يوجد عند أهل الله. Jadi perangai ini tidak ada pada ahli-ahli Allah, wali-wali Allah. لأنه شك، Kerana syak, perasaan syak, هذا شك في الله والعياذ بالله. kerana itu ialah satu perangai syak pada Allah wal'ayazubillah. هذا شك في رزق الله. Siapa yang syak pada rezeki Allah, وأغلب المسلمين يعيشون هذا الشك دون أن يشعروا. jadi mereka ini tersilap besar sebab ramai dengan kita ini, ramai dengan orang-orang Islam ada perasaan syak dalam mencari rezeki Allah. ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. Wali Allah ni mereka tak sedih pun langsung apa yang mereka tertinggal daripada dunia yang ada ini. الحزن عندهم على شيء واحد، Cumanya mereka ada satu perasaan sedih saja, على وقت مضى لم يكثروا فيه من الذكر والعبادة. iaitu masa-masa yang telah berlalu mereka tidak penuhkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. صدقوني أيها الإخوة، Percayalah cakapku wahai saudara-saudara sekalian, في هذه السنين الطويلة في طلبي للعلم pada sepanjang tempoh tahun yang aku belajar, أكرمني الله سبحانه وتعالى Allah telah beri kemuliaan kepada aku وشرفني dan memberi kemuliaan kepada aku juga. بالجلوس مع كثير من أولياء الله. Apa dia? Aku ni dapat, kata Syekh, aku ni dapat duduk dengan ramai wali Allah. منهم من أظهره الله بولايته، Di antaranya mereka yang Allah tunjukkan keramat mereka, ومنهم من أخفاه. dan di antara mereka yang mana Allah SWT sorokkan kewalian mereka. كل من رأيته Setiap mereka yang aku lihat على صفة واحدة، semuanya satu jenis saja, satu perangai. لا يختلفون أبدا، Mereka tak ada pun perbezaan di antara perangai mereka. ومختلف في الأسماء والأشكال. Yang berbeza nama dan bentuk rupa je. أما في الحال مع الله فواحد. Adapun hal ehwal mereka dengan Allah sama saja. هؤلاء الأولياء Itulah wali Allah. الذين إذا شئنا السعادة في الدارين أن نبحث عنهم. Kalau kita nak cari kebahagiaan dunia akhirat, carilah wali Allah. ومن حقيقة عشق مجالسة هؤلاء ينسى الدنيا كلها. Siapa yang dapat duduk dengan mereka, bersama-sama mereka, duduk dalam majlis mereka, kita orang tadi dia akan lupa dunia lain. لأنه إذا جلسهم وجد الله عندهم. Apabila kita duduk dengan mereka, sebenarnya kita merasakan Allah bersama dengan kita. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. هذه آية قرآنية. Ayat Quran. نعم. Syak tu maksud dia bahasa mana syak fi talab rezeki. نحن أمرنا بالعمل والسعي. Kita ni disuruh untuk bekerja dan juga berusaha. أمرنا بالسعي. Kita ni disuruh bekerja dan berusaha. لكن ما أمرنا بالاعتماد على العمل. Tapi kita ni tidak disuruh berpegang dengan kerja kita. Bergantungan dengan kerja kita. أمرنا أن نعمل لكن أن نعتمد على الله. Kita disuruh bekerja, tapi kita kena bergantungan dengan Allah. إلى الآن واضح؟ Jelas tak? الآن يقوم واحد منكم يقول نحن نعتمد على الله. Mungkin ada dengan kita kata, ya kami ini bergantungan dengan Allah. أقول لا يا أخي، نحن لا نعتمد على الله. Kata Syekh, lah kita ni tak bergantung dengan Allah pun sebenarnya. نحن لا نعتمد Kita sebenarnya tak bergantungan dengan Allah. أبدا. الذي يفني وقته في العمل ويقصر في صلاة الفرض هذا لم يعتمد على الله. Orang yang menghabiskan masanya dengan kerja dia dan dia tidak sembahyang fardu berjemaah, itu sebenarnya orang tidak bergantungan dengan Allah. الذي يفني وقته في العمل وحين يسمع الأذان يقول أنا أتأخر ما في مشكلة فيأتي في الركعة الثانية والثالثة والرابعة هذا لم يعتمد على الله. Orang yang bersibukkan dengan kerja dia, bila dengar azan, dia kata sekejap, sehingga kan dia tadi
kata tak apa, lagi 2 rakaat, 3 rakaat, itu sebenarnya orang tidak bergantungan dengan Allah. الذي يفني وقته في العمل Orang yang menghabiskan masanya dengan kerja, ولا يقرأ في اليوم ولو 5 صفحات من القرآن الكريم أو 10 صفحات، Ya. هذا إنسان لا يعتمد على الله. dia tak baca langsung Quran 5 muka ke 10 muka ke ataupun semuka saja pun, sebenarnya dia itu tidak bergantungan dengan Allah. الذي يفني وقته في العمل Orang yang menghabiskan masanya dengan kerja, ولا يذكر الله 100 مرة في اليوم لا إله إلا الله، dia tak sebut la ilaha illallah 100 kali setiap hari, استغفار 100 مرة، istighfar 100 kali, سبحان الله 100 مرة، subhanallah 100 kali, الحمد لله 100 مرة، alhamdulillah 100 kali, الله أكبر 100 مرة، Allahu akbar 100 kali, الصلاة على النبي 100 مرة. salawat atas Nabi 100 kali. هذا لم يعتمد على الله. Sebenarnya orang itu tadi tidak bergantungan dengan Allah. وهناك أشياء كثيرة وكثيرة. Banyak lagi nak disebut. الاعتماد على الله Bergantungan dengan Allah أن تخرج من بيتك ialah kau keluar dari rumah kau, إلى العمل pergi kerja, تعمل قليلا، kau kerja sikit. خصوصا إذا بلغت فوق 40 وال50. Mudah-mudahan bahkan lagi kalau umur kita ni dah berlanjutan 40 ke atas. نعم، وتجعل أغلب وقتك كل يوم لله تعالى. Kita jadikan sebenarnya waktu kita semuanya untuk Allah. ومن ثم إنسان جمع الملايين Sekalipun seorang tadi dia menghimpunkan 1 juta ataupun bermilion-milion, وما زال إلى الآن ينشئ مشاريع جديدة. dalam masa yang sama, dia tadi telah mengeluarkan projek-projek yang cukup banyak, وشركات جديدة syarikat yang banyak dihasilkan, ومصانع جديدة. dia keluarkan kilang-kilang yang dia bina kilang-kilang yang hebat. أنا أريد أن أسأله سؤالا، Kita nak tanya satu soalan, إلى أين تريد أن تصل؟ nak sampai bila, ke mana kita nak pergi ni sebenarnya? سألت كثيرا من التجار لم يجيبوني عن هذا السؤال. Kata Syekh, aku banyak tanya usahawan-usahawan, kita nak ke mana sebenarnya? سألت رجلا معه ما لا يقل عن 5 مليون دولار 5 مليار دولار. Kata Syekh, aku pernah tanya satu lelaki yang mana dia ni ada 5 مليار ايش مليار عندهم؟ bilion mana? مليون Bilion 5 bilion dolar. وما زال يعمل. Yang mana dia ada 5 bilion dolar tapi masih lagi bekerja. إلى أين تريد أن تصل؟ Jadi ke mana nak pergi sebenarnya ni? صدقوني لم يجبني. Percayalah kata Syekh, dia tak boleh nak jawab aku. Dia tak jawab langsung لأنه لا يعرف إلى أين راحل. sebab dia tak tahu mana dia nak pergi sebenarnya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: Nabi ada bersabda, لو أن لابن آدم kalau ada pada anak Adam tadi, واديا من ذهب dia ada lembah emas, نتمنى أن يكون له واديان dia dah ada lembah emas, dia masih mengharapkan lagi ada lagi satu lembah untuk dia. ولا يملأ فاه إلا التراب، يعني الموت. Sebenarnya mulut dia tadi itu akan dipenuhi dengan tanah, yakni dia akan mati. إلى أين تريد أن تذهب يا أخي؟ Ke mana nak pergi ni? في نهاية المطاف ستترك كل شيء. Pada akhir umur kita besok, kita akan tinggalkan semua benda yang kita ada. والله لن تأخذ إلا الكفن. Kita tak bawa melainkan kain kapan saja. وبمجرد أن تخرج روحك Bila keluar roh kita, أسرع الناس في دفنك أولادك. orang yang paling cepat nak tanam mayat kita, anak kita. ليس الإمام Bukan imam, ولا الجيران، bukan jiran kita, الولد. anak kita. Cepat-cepat tanam kita. أسرع الناس Orang paling cepat sekali nak tanam mayat kita. في وضعك في القبر. Senang, selesai cerita duduk dalam kubur. فنحن لسنا معتمدين على الله. Jadi sebenarnya kita ni bukan orang yang bergantungan dengan Allah. فحين يكون عندنا هذا العمل الدؤوب في الدنيا Bila kita menceritakan tentang kerja, kita menceritakan tentang dunia. والتقصير في الآخرة، Dan masa yang sama kita ni lemah untuk sampai ke akhirat, يعني في أعمال الآخرة، dalam beramal dengan amalan akhirat. فعلنا هذا شك في رزق الله سبحانه Jadi وتعالى. perbuatan tersebut sebenarnya satu syak pada rezeki Allah. وكأننا نظن أننا إذا لم نعمل هكذا لن يرزقنا الله. Seakan-akan kalau kita tak bekerja, kita tak dapat rezeki. يا أخي انظر كل يوم نتعلم شيئا هنا أمام المطعم. Hari-hari kita boleh belajar depan restoran sana. هذه الطيور هي التي تعلمنا. Burung mengajar kita. والله هذا الطير الذي يقف هكذا على الشجرة فيلقى بعض الأرز أو الخبز في الطريق
فينزل ويأكل والله هذا الذي يعلمنا الله به. Burung yang duduk di atas pokok dia tengok orang yang sapu nasi-nasi yang bertaburan tu, dia akan turun. Itulah sebenarnya apa yang diajar oleh burung tadi kepada kita. كم نملة موجود في وجه الأرض؟ Berapa banyak ekor semut yang ada di atas bumi. هل نسي الله نملة؟ Adakah Allah lupakan semut tadi dalam adakah Allah biarkan semut tadi? ورد القصة عن موسى عليه الصلاة والسلام Ada kisah daripada Nabi Musa. أنه طلب من الله أن يريه معجزة. Nabi Musa minta Allah tunjukkan satu mukjizat. قال له يا موسى اضرب هذه الصخرة كبيرة. Allah perintahkan, wahai Musa, kau pukul dekat batu besar ni. فضرب موسى بعصاه هذه الصخرة. Jadi Nabi Musa pun pukul. فانفلقت نصفين. Terbelah dua. فوجد فيها صخرة أصغر. Dalam tu ada pula batu kecil. قال اضربها يا موسى فضربها. Allah suruh pukul lagi. Nabi Musa pun pukul. فانفلقت. Kemudian terbelah. فوجد فيها صخرة أصغر. Ada pula batu kecil dalam tu. اسمعوا يا أخي هذا تعليم لنا اسمعوا. Dengar elok-elok ni, kita nak belajar. قالوا اضربها الثالثة اضربها يا موسى. Allah suruh pukul lagi. فضربها. Nabi Musa pun pukul. فانفلقت فوجد فيها حجرا صغيرا. Terbelah, ada juga batu kecil dalam tu. قالوا اضربه يا موسى. Allah suruh Nabi Musa pukul lagi. فضربه Nabi Musa pukul. فانفلقت نصفين. Terbelah lagi dua. فوجد فيها دودة. Ada ketika itu Nabi Musa jumpa seekor ulat. هذه الدودة Ulat ini تنقلب يمينا وشمالا فقط. kerja dia terbalik kiri kanan. يخرج الله لها طعاما من الجهة اليمنى. Allah keluarkan rezeki untuk dia daripada belah kanan. فحين تأكل هذا الطعام ريثما تنتهي من هذا الطعام ينبت لها طعاما آخر خلفها. Apabila dia makan makanan tadi, tak habis lagi keluar sebelah kiri. فتنقلب إلى الخلف وتبدأ بالطعام الخلفي فينبت الله لها طعاما آخر في الجهة الأخرى. Apabila dia nak pergi ke belah kiri nak makan makanan tadi, dia makan, tak habis lagi makan, ada pula makanan lain keluar daripada belah badan dia tadi. فقال أي رب هلا أسمعتني تسبيحها. Kemudian Nabi Musa dia minta lagi, wahai Tuhan, kau perdengarkanlah tasbih yang keluar daripada ulat tadi. فأسمعه الله. Maka Allah pun dengarkan. Boleh bagi Allah bagi Nabi Musa dapat dengar. ماذا سمع سيدنا موسى؟ Apa yang Nabi Musa dengar daripada ulat tadi berzikir. سمعها تقول Ulat tadi sebut, سبحان 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 من لم ينساني في هذه الظلمات. Itulah zikir yang disebutkan. Maksud dia, Maha suci Allah yang tidak melupakan aku tinggal dalam batu gelap ini. دودة في صخرة في رابع صخرة صماء. Ulat kecil yang duduk di dalam perut batu. لم ينسها ربها. Allah tak lupa langsung tentang dia. أفينساك أنت الخليفة في الأرض؟ Jadi adakah Allah akan lupakan kita sebagai seorang khalifah yang akan bumi? أيها الإخوة لندرك قليلا لندرك معنى الحياة قليلا. الله خلقنا له لا من أجل الدنيا. Kita kena fikir elok, sebenarnya Allah ciptakan kita untuk kita kenal Allah, bukan untuk kita kenal dunia. وجهوا قلوبكم إلى الله. Jadi kita kena halakan hati kita kepada Allah sebenarnya. كل مرة أذكركم بهذا الأمر وجهوا قلوبكم إلى الله. Setiap kali kata Syekh, aku ingatkan kepada kamu semua, kita semua ni, tolehkan hati kita, hadapkan hati kita hanya pada Allah. سترحلون يوما من الأيام لا محالة. Satu hari nanti kita akan pergi satu tempat yang tidak ada tempat sebenarnya. ووقتئذ لا ينفع الندم. Ketika itu penyesalan tak guna lagi. والله لا ينفع الندم. Demi Allah, penyesalan tak berguna dah ketika itu. حين يتركك الناس وأقرب الناس إليك في ظلمة القبر. Ketika mana ketika itu orang yang paling rapat dengan kita, dia tinggalkan kita ke dalam kubur yang cukup gelap. وحيدا. Tinggal seorang-seorang saja. جرب ونم في بيتك ليلة واحدة بدون زوجتك وأولادك. Kita cuba sekali ke rumah, duduk dalam gelap tanpa anak bini. Apa jadi? ألا تستوحش؟ Adakah kita rasa tak sedap? تستوحش أم لا؟
Rasa tak sedap, terus seronok. فكيف وأنت في قبر؟ Jadi macam mana dalam kubur itu? فكروا أيها الإخوة إني لكم من الناصحين. Fikirlah elok sebab kata Syekh aku ni hanya orang bernasihat. وأنا أولكم طبعا أقصد نفسي قبل أن أقصدكم. Jadi kata Syekh sebenarnya aku nasihatkan diri aku dulu sebelum aku nasihatkan kita semua. الله أن يخرج من قلوبنا حب هذه الدنيا. Mudah-mudahan Allah keluarkan perasaan cinta dunia daripada hati kita. نعم. في سؤال. Soalan lain. يوم الثلاثاء القادم maaf Dato' سألت الداto سأل وواجب علي أن أنصح. Soalan Datuk tadi kena jawablah. Jawapan yang nasihat. في نصيحتي والله لأنني أحب الجميع. Cik kata aku nasihat ni sebab aku sayangkan semua orang. في نصيحتي لا أميز بين حاكم ومحكوم. Aku tak bezakan di antara orang yang ada harta, tak ada harta, ada kuasa, tak ada kuasa. ولا بين الملك وعامل القمامة في النصيحة. Aku tak beza langsung di antara ganja ke ataupun tukar sapu sampah. النصيحة واحدة للجميع. Nasihat untuk semua orang. مثل ما نصحني مشايخي أنصحكم. Seperti mana guru-guru aku menasihatkan aku, itu juga aku menasihatkan kamu. فأنا إن سئلت أنصح ولو كان الداto وهاب. Kalau ditanya aku jawab dengan nasihat walaupun Datuk Wahab yang tanya. ما عندي مشكلة أنصح الجميع. Tak ada masalah. Aku nasihat semua orang. والله حين أرى أخا من إخواننا منشغلا في الدنيا ويغيب عنا يومين ثلاثة أربعة في المسجد والله أنا أحزن عليه. Setiap kali kalau aku terasa ada 2-3 orang di kalangan kita ni hilang, tak ada 2-3 hari tak ke mana, agaknya sibuk dengan dunia ni, kata Syekh aku sedih, risau. لا أحب لهم ذلك. Aku tak berapa suka kehilangan mereka. أحب لهم ما أحب لنفسي مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi aku suka apa yang ada pada diri aku ni ada pada diri mereka. أحب لهم ألا يفضل على بيت الله شيئا آخر. Aku suka mereka ini tidak melebihkan ke atas rumah Allah ini dengan benda yang lain. وألا يفضل على مجلس القرآن كل يوم صباحا شيئا آخر. Dan dia tidak melebihkan bacaan ataupun majlis bacaan Al-Quran dengan benda yang lain. وألا يفضل على مجلس الذكر يوم السبت صباحا شيئا آخر. Dia tidak melebihkan majlis zikir kita pada hari Sabtu dengan benda yang lain. وألا يفضل على مجلس السيرة يوم الأحد أو مجلس الحديث يوم الثلاثاء شيئا آخر. Dia tidak melebihkan pengajian kita pada malam ini, pengajian sirah dan pengajian hadis pada hari Selasa dengan benda yang lain. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman salah seorang tidak beriman salah seorang daripada kamu melainkan dia tadi sukakan pada diri dia seperti dia sukakan apa yang pada diri dia pada diri orang lain juga. فوالله ما أنصح إلا من باب المحبة في الله. Jadi demi Allah aku ni menasihat sebab cintakan Allah SWT. الثلاثاء القادم إن شاء الله Selasa depan ليس لي درس هنا. tak ada pengajian. سيكون الدرس لأحد العلماء الأولياء. Akan datang salah seorang ulama dan juga wali Allah. فهذا الرجل الذي سيعطي المحاضرة يوم الثلاثاء القادم Jadi dia akan memberi pengajian pada hari Selasa yang akan datang. ليس إنسانا عاديا. Bukan orang biasa. هذا رجل من الأولياء. Salah seorang daripada wali Allah. الشيخ عبد القادر الطاهري. علي عبد القادر الطاهري. Syekh Ali Abdul Qadir At-Tahiri. هذا رجل يقوم الليل كله. Yang mana dia ni buat qiyamul lail setiap malam. من بعد العشاء إلى طلوع الشمس. Bermula daripada selepas isyak sampailah waktu subuh. منذ سنين طويلة. Bukan sehari dua, bertahun-tahun لا ينام. tak tidur. يقضي ليله ذكرا Dia menghabiskan masa dia dengan berzikir. وصلاة Dia menghabiskan masa malam dia dengan berzikir dan sembahyang dan munajat وبكاء dan menangis. وينام بعد طلوع الشمس بعد أن يصلي الضحى. Dia akan tidur bila dah sembahyang duha waktu siang. هذا رجل من الأولياء. اخترت لكم رجلا يعني شهد له علما وصلاحا. Saya kata aku pilih dia untuk pengajian yang akan datang ni sebab pada dia ilmu dan juga kebaikan. سيأتي ويعطينا محاضرة إن شاء الله Dia akan mengajar pada malam tersebut عن المحبة والسعادة كيف السبيل إليهما. tentang cinta dan kebahagiaan, macam mana kita nak sampai benda-benda. والدعوة عامة للرجال والنساء والصغار والكبار. Dijemput semua orang sekali. يوم الثلاثاء Hari Selasa القادم إن شاء الله akan datang insya-Allah. بعد صلاة المغرب.
sembahyang maghrib. هو إما أن يتكلم ماليزي وإما أن يتكلم الإنجليزي وتلميذه أخونا الشيخ صفوان هو الذي يترجم. InsyaAllah dia akan cakap dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. يمكن هكذا وهكذا على حسب ما يفتح الله. InsyaAllah. إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز اللهم عن سيئاتنا ويسر امورنا واقض حوائجنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واحسن ختامنا وختام جميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.